Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pembelajaran matematik hari ini, cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk cari nilai median nilai median bagi suatu data tak terkumpul. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu. Okey, kita akan belajar yang ni kita belajar sebenarnya daripada bab 12 iaitu sukatan kecenderungan memusat. Okey, akan boleh rujuk muka surat 248. Okey, bagaimana untuk cari median median bagi data tak terkumpul. Okey. Okey, median bagi set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Manakala median bagi set data dengan bilangan data yang genap ialah nilai purata bagi dua nombor di tengah-tengah data yang telah disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Ini adalah carta bagaimana pengiraan median. Median, nak kira median, pertama sekali data tu perlu kita susun. Sama ada mengikut tertib menaik atau menurun. Salah satulah nak susun ikut tertib makin naik atau makin menurun. Mana-mana satu, boleh pilih. Kemudian bila kamu dah susun, kamu kira bilangan data tu. Kalau bilangan dia nombor genap, contoh nombor genap ni nombor 0, 2, 4, 6. Itu nombor genap lah, bilangan data genap. Maksudnya nilai median dia adalah purata dua nilai data di tengah-tengah. Itu kalau bilangan data itu genap. Tapi kalau bilangan data tu adalah nombor ganjil. Nombor ganjil ni contoh nombor 1, 3, 5, 7, 9. Okey. Nak cari median bagi bilangan data yang ganjil, nilai median adalah nilai data di tengah-tengah. Okey, alright. Kita tengok contoh. Okey, tengok contoh. Okey, contoh 2 ni. Okey, data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid ke sekolah setiap hari. Tentukan median. Okey, langkah pertama, data ni kita kena susun dulu. Susun sama ada ikut tertib menaik atau menurun. Dalam soalan ini dia susun mengikut tertib menaik daripada kecil ke besar. So, bermula dengan 3, 5, 5, 7, 8. Daripada 3 kecil dia semakin menaik. Maksudnya susun data ni dia mengikut tertib menaik. Kemudian nak cari median, kita kira dulu bilangan data ni. Sama ada dia genap atau ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan data dia sama dengan 5. 5 ni nombor ganjil. Kalau dia nombor ganjil, nilai median dia adalah nilai data yang berada di tengah-tengah. Okey, macam mana nak tahu? Nak kena pasti dia berada dekat tengah-tengah. Kita potong dulu data yang pertama 3, kita potong data yang terakhir 8, kita potong data yang kedua 5 dan potong data yang kedua terakhir 7. Dapatlah data yang berada di tengah-tengah iaitu data 5. Jadi median dia sama dengan 5. Okey, tengok pula contoh 3. Okey, data di bawah menunjukkan jumlah bilangan gol pasukan seladang dalam 10 permainan. Tentukan median. Okey, sama juga cara dia, kita kena susun dulu data ni sama ada mengikut tertib menaik atau menurun. Okey, dalam buku teks ni, data ni disusun mengikut tertib menaik daripada kecil ke besar. Jadi bila dah disusun, jadilah data seperti ni, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5. Okey. Kemudian kira bilangan data ni sama ada dia genap atau ganjil. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bilangan data, 10 tu nombor genap. Jadi kalau data dia nombor genap, median dia adalah nilai purata bagi dua data yang berada di tengah-tengah. Okey, jadi macam mana nak tahu? Kita potong. Sama macam teknik tadi, potong data yang pertama, potong nombor 1, potong data yang terakhir. Kamu potong 1, 5 ni kena potong. Nombor data pertama kamu potong, data yang terakhir kamu potong. Data yang kedua kamu potong, data kedua terakhir kamu potong. Data ketiga ni kamu potong, data yang ketiga terakhir pun kamu potong, data keempat kamu potong, data keempat terakhir kamu potong. Tinggallah ada dua data yang berada di tengah-tengah iaitu 2 dan 4. Jadi median dia sama dengan purata. Purata tu kena tambah dan bahagi 2 lah. Jadi 2 tambah 4 bahagi 2 sama dengan 6 bahagi 2 sama dengan 3. Jadi jawapan dia median sama dengan 3. Okey.
Alright, kita tengok pula contoh 4. Okey, tentukan median bagi setiap set data berikut. Okey, A. Diberikan satu set nombor data 472349621. Langkah pertama kita kena susun dulu data ni mengikut tertib menaik pun boleh, menurun pun boleh. Di sini dia susun mengikut tertib menaik. Jadi data ni bila susun dia akan jadi 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 9. Kemudian kira lah bilangan data ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan data adalah nombor ganjil. Jadi median dia adalah nombor yang berada ataupun data yang berada di tengah-tengah. Jadi kita potonglah. Data yang sudah disusun ni kita potong dulu. Data pertama kamu potong, data terakhir kamu potong. Data kedua kamu potong, data kedua terakhir kamu potong. Data ketiga kamu potong, data ketiga terakhir kamu potong iaitu 6. Data keempat, 3 ni kamu potong. Data yang keempat terakhir kamu potong iaitu 4. Tinggallah 4. Satu nombor, 4 yang berada di tengah-tengah ni. Jadi 4 ini adalah nilai median dia. Median sama dengan 4. Okey, tengok yang B pula. Kita ada data 28, 27, 21, 23, 24, 21, 25, 24. Langkah pertama kita susun dulu data ni mengikut tertib menaik. Dia akan jadi 21, 21, 23, 24, 24, 25, 27, 28. Kemudian kita potonglah data ni. Bilangan data ni boleh kira dulu ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 ni nombor genap. Jadi median adalah dua data yang berada di tengah. Kemudian kita cari purata dua nombor tersebut. Okey, jadi kita potong data pertama 21 kamu potong. Data yang terakhir 28 ni kamu potong juga. Data kedua kamu potong 21 dan data kedua terakhir 27 ni kamu potong. Data ketiga 23 ni kamu potong dan data ketiga terakhir 25 ni kamu potong. Tinggallah dua data yang berada di tengah-tengah iaitu 24 dan 24. Cari purata dia iaitu 24 tambah 24 bahagi 2 sama dengan 24. Ini adalah jawapan untuk contoh 4B. Okey. Okey, kelas seterusnya pula. Okey, alright. Kita tengok pula bagaimana cara untuk menentukan median bagi bilangan data yang genap atau ganjil dalam jadual kekerapan dan perwakilan data. Apa benda pula jadual kekerapan ni? Jadual kekerapan ni adalah satu data yang telah kita susun dalam satu jadual. Maksudnya dia data yang terkumpul. Okey, jadi tengok di sini carta bagaimana cara nak cari median daripada jadual kekerapan. Nak cari median, pertama kena kira dulu jumlah kekerapan atau simbol dia N kecil. Kalau jumlah kekerapan dia genap, bilangan dia genap, formula nak cari median, ini kena kira purata data pada kedudukan ke dalam kurungan N bahagi 2 dan dalam kurungan N bahagi 2 tambah 1. Dan kalaulah jumlah kekerapan, data tu N kecil ni, nombor ganjil, nak cari kedudukan median adalah data pada kedudukan ke dalam kurungan N tambah 1 bahagi 2. Okey? Okey, kita tengok di mana N ni adalah jumlah kekerapan. Okey, kita tengok contoh 5 dulu. Soalan 1, jadual menunjukkan masa yang diambil oleh 11 kumpulan murid untuk membina model roket dalam satu aktiviti sains. Ini adalah contoh jadual kekerapan. Masa dalam minit, 10, 20, 30, 40 dan kekerapan dia. 1, 6, 3, 1. Soalan dia kata tentukan median bagi jadual kekerapan ini. Jadi cara nak buat macam mana? Langkah pertama kita kena kira jumlah kekerapan. Macam mana nak cari jumlah kekerapan? Tambah je. Kekerapan kat sini 1 tambah 6 tambah 3 tambah 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 1 jadi 11. Jadi jumlah kekerapannya 11. Dan 11 ni adalah nombor ganjil. Jadi jumlah kekerapannya nombor ganjil. Jadi data median, nak cari data median ni maksudnya kena guna formula ni. Iaitu data pada kedudukan ke dalam kurungan N tambah 1 bahagi 2. Jadi median, kena tulis macam ni.
median sama dengan data ke dalam kurungan N tambah 1 bahagi 2. Kemudian sama dengan data ke, okey, N ni adalah jumlah kekerapan iaitu 11. Jadi N kecil ni gantikan dengan 11. Jadi 11 tambah 1 bahagi 2. Sama dengan data ke 12 bahagi 2 sama dengan data ke 6. Jadi kedudukan median berada pada data ke 6. Jadi macam mana nak cari data ke 6 daripada jadual kekerapan ni? Tengok di sini. Okey, ini adalah kedudukan data. Okey, data pertama ialah 10 kerana 10 ni kekerapan dia sekali. Jadi bermula dengan 10 sekali. Kemudian masa 20 minit ni data kedua dia 20 ni dia kekerapan dia berulang sebanyak 6 kali. Okey. Maksudnya data 20 ni dia berulang sebanyak 6 kali. Maksudnya data 20 ni kedudukan data bagi 20 adalah data kedua hingga ke-7. Kenapa ke-7? Sebab 6 tambah 1, 7. Okey. Jadi data 20 ni kedudukan data dia adalah data kedua hingga ke-7 iaitu 20. Okey, sebab macam mana nak tahu ke-7? Sebab 6 tambah 1 dah sama dengan 7. Jadi kalau data ke-6 tu di mana? Data ke-6 tu adalah 20 lah. Sebab data kedua hingga 7. Jadi 6 berada di sinilah 2 hingga ke-7. Sebelum 7 ni 6. Sebab itulah data ke-6 ialah 20. Okey, data ke-6 ialah 20. Maka median sama dengan 20. Okey, jawapan dia median sama dengan 20. Okey, kita tengok satu lagi soalan. Okey, jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12 kumpulan murid dalam aktiviti Persatuan Bahasa Melayu. Ini diberikan satu jadual kekerapan. Ada masa, minit, 10, 20, 30, 40. Kekerapan dia 2, 4, 5, 1. Jadi macam mana nak cari median? Okey, langkah pertama kena kira jumlah kekerapan. Iaitu tambahkan kekerapan dia 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 1, 12. Okey. Jadi 12. Okey, jadi jumlah kekerapannya sama dengan 12. 12 ni nombor genap. Nombor genap. Jadi kalau nombor genap, kedudukan median dia kena gunakan formula ni. Iaitu purata data pada kedudukan dalam kurungan N bahagi 2 dan N bahagi 2 tambah 1. Okey, tengok di sini. Maksudnya median ni, maksudnya purata data ke dalam kurungan N bahagi 2. N ni jumlah kekerapan. Dan N bahagi 2 tambah 1. Jadi purata data ke N ni 12. 12. N kecil kamu gantikan dengan 12. Jadi 12 bahagi 2 dan dalam kurungan 12 bahagi 2 tambah 1. Jadi sama dengan purata data ke 12 bahagi 2 jadi 6. 6, purata data ke 6 dan ini 12 bagi 2, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi purata data ke 6 dan 7. Okey. Jadi sama dengan data ke 6 tambah data ke 7 bahagi 2. Jadi kita kena cari dulu apakah data ke 6 dan data ke 7 daripada jadual kekerapan. Jadi tengok di sini ya. Daripada jadual kekerapan tersebut, kamu kena tambahkan satu kolom di bawah kedudukan data. Tengok data yang pertama itu masa 10 minit ni, kekerapan dia 2 kali. Maksudnya kedudukan data dia adalah 1 dan 2. Sebab data pertama 10, kemudian data kedua pun 10 sebab dia berulang 2 kali. Okey, kedudukan data dia 1 dan 2. 1 hingga 2. Kemudian 20 minit pula. 20 minit ni kekerapan dia 4 kali. Jadi kedudukan data dia adalah selepas kedudukan 2 jadi kedudukan 3. Jadi kedudukan data bagi 20 ni adalah bermula dengan kedudukan 3 hingga berapa? Hingga berapa tu kamu tambah je. Kekerapan 4 tambah 2. 4 tambah 2 jadi 6. Jadi kedudukan data bagi data 20 ni adalah kedudukan 3 hingga 6. Okey. Kemudian data 30 pula. Apakah pula kedudukan data bagi data 30? Okey, selepas kedudukan ke-6 adalah kedudukan ke-7. Jadi data 30 ni kedudukan dia bermula pada kedudukan ke-7. Ke-7 hingga berapa? Hingga berapa ni kamu tambahkan ni. 5 tambah 4 tambah 2. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 2, 11.
Jadi kedudukan data bagi data 30 ni adalah kedudukan 7 hingga 11. Okey. Kemudian kita tengok. Okey, data ke-6 ni sebab adalah data masa 20 minit lah. Sebab masa 20 minit ni kedudukan data dia 3 hingga 6. Okey, jadi data ke-6 sama dengan 20. Jadi data ke-6 menggantikan dengan 20. Tambah. Kemudian data ke-7. Data ke-7 ni adalah 30 minit. Kerana 30 minit ni kedudukan data dia adalah kedudukan 7 hingga 11. Okey, jadi data ke-7 gantikan dengan 30. Kemudian bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Kita nak cari purata dia. Nak cari purata kena bahagi 2 lah. Sebab ada 2 data. Kita tambahkan 2 data, jadi kita bahagi dengan 2. Jadi 20 tambah 30 bahagi 2 sama dengan 25. Okey, itu adalah jawapan untuk contoh 5 soalan nombor 2. Okey, alright kelas. Jadi untuk pelajaran hari ini, okey, cikgu bincangkan sampai contoh 5 sahaja. Dan untuk latihan, cikgu nak kamu buat sedikit latihan. Okey, tengok ni latihan 12.1. Okey, latihan 12.1 ni, cikgu nak kamu jawab soalan nombor 2. Okey, buat soalan nombor 2 ni dan jawab soalan nombor buat soalan nombor 2 dan nombor 4. 2 dan 4. Nombor 3 ni biarkan dulu. Tolong jawab soalan nombor 2 dan soalan nombor 4. Okey, latihan 2B 12.1. Latihan Jom Cuba 12.1. Soalan nombor 2 dan soalan nombor 4. Okey, buat dalam buku latihan matematik kamu. Boleh guna buku sama ada buku Maths 1, Maths 2 atau Maths 3. Okey, sekian saja kelas hari ini. Jadi terima kasih semua. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu melalui Telegram.